tak ada menteri yang jaga MARA ni tak ada dikomen dan dikritik. Kalau dia komen, dia kritik, itu adalah normal. Kalau dipuji dan tidak dikritik, itu luar tabi. Saya sebenarnya tunggu je kan, berapa lama aku boleh tahan dekat kementerian ni yang jaga MARA, tidak dikritik. Akhirnya orang kritik. Bagus. That mean I'm doing the right thing. Kalau orang tak kritik, kita syok sendiri lah. I was well advised by people like, because kita exchange note, kita ada WhatsApp, komen apa semua, anything ni kita berterus terang, we communicate each other, and I think DG ni mungkin dia dah lama kan, and then he's young, and Pak Yem pun the predecessor pandai pilih. Datuk Azhar ni lama, dia akan jadi DG dalam 4 tahun lagi. Bila seseorang itu dia dilihat berintegriti, nak tahu dia hebat tak hebat, test him with power. Test dengan power. You faham tak? Power ni sangat bahaya. You tak ada kuasa, you senang cakap, saya boleh buat itu, buat ini, macam-macam. Bagi dia kuasa. So, kuasa dalam board itu adalah kolektif. So, kita ada target, objektif, apa semua. Then they have to prove lah. Harap-harap mereka boleh buktikan lah. But yang paling penting, kita kena live a system. Orang datang dan pergi. The board member can never be for life. Menteri pun ada lifespan dia. Mungkin lepas ni saya tak ada dah. PRU15 tak tanding ada kan. Being drop. Habis lah. Organisasi macam MARA, MARAKOP, anak-anak saya kat di UniKL ni kena berurusan. Jadi kita kena perlu pastikan yang sistem tu berjalan. Dan sistem ni berjalan bila ada target. Daripada 2%, kita sembang-sembang. Kalau dapat 10%, dah bagus dah tu. Whatever return, untung tu, dia tak ke mana. Dia akan bagi balik kepada bapak dia. Sekarang ni kalau UniKL ni, tok dia lah. Bagi kat MARA balik. Whatever untung, bagi dekat MARA, MARA boleh dapat pendapatan, boleh finance more student, boleh finance lebih ramai usahawan, macam tu lah lebih kurang. Jadi MARA ni should be interdependent dengan kerajaan, sebab dia adalah agensi kerajaan. Dia tak boleh totally independent. Mustahil dia nak totally independent, kerana sebahagian daripada perkara-perkara yang kita buat di MARA adalah bersifat socio-political. Dia ada socio-political agenda. You tengok, baca balik dalam akta MARA tu, berat. Saya boleh pilih, continue the same lah. Tak payah kacau apa, continue the same. Am I doing the right thing? Sama ada ahli-ahli majlis kata, apalah menteri cadang apa semua buat, tak tahu. Sebab continue the same. MARA ni, kalau boleh lah, the business portion ni, bawah MARAKOP ni akan diisi oleh daripada MARA. Kalau boleh kita, sekala-sekala kita ambil lah talent daripada luar. Tapi lebih baik kita ambil talent daripada dalam. Supaya mereka ni ada seamless exit antara MARA proper ke MARAKOP dan anak-anak syarikat dia. Kerana dia orang faham ada value system dalam MARA tu. Jadi kalau dia nak membohong, nak sakau ke tu, dia terfikir kat lah. Supaya kalau dia nak jadi regulatory, dia nak jadi KP yang sekarang ni turus 3, kalau dia nak ada pengalaman yang komplit, dia boleh pergi dekat anak-anak syarikat MARAKOP daripada bawah. Kemudian dia pergi sini balik, masuk dalam MARA proper, kemudian dia rasa dia nak pergi sini balik. So in 25 to 30 years tu, dia boleh move from proper to the business portion. Itu hajat kita lah. Kita ada ramai talent. IR aja ada berapa orang, doctorate berapa orang. Cuma dia orang ni mungkin dia doctorate, dia ada kepakaran dalam vertical tu, tapi yang dalam hal-hal lain dia tidak expert. Jadi dia perlukan the wing to fly, kan? Maybe dia boleh jadi pilot, tapi not flying hours tak cukup.
kat sini ya ada peluang. Sebenarnya tak banyak organisasi yang ada macam ini. Dia boleh datang dan pergi. Kita ni hybrid, kita ikut the way how Khazanah do lah. Tapi kita tak pernah lari daripada tugas-tugas umbilical cord dengan central agency. Marakop tu masih lagi bawah atas syarikat. Tetapi dia kena penuhi satu, the shareholder dia 100% owned by majlis. I tak ada terlibat pun. I kat section 5. Jika UniKL buat keputusan, dia kena bawa kat Marakop kerana sekarang UniKL dipunyai oleh Marakop. Ingat keputusan dah dibuat oleh majlis, tapi kelulusan tu kena ikut atau pengajian tinggi. Okey, jadi menteri dah lulus minggu lepas. Pemindahan saham 100% tu dah lulus kan. Kalau dah lama start, bolehlah tembak. Ini belum start lagi. What does it mean? Siapa yang bangkang? Adakah orang daripada UniKL dalam yang takut nak berhadapan dengan perubahan yang mungkin berlaku? Itu saya tak boleh jawab. Sedangkan dalam anak-anak syarikat yang lain seperti PMB tu 5 tahun rugi. Pelaburan Mahara Berhad. I know nak saya buat pelaburan. Tapi tahun lepas, tahun 2020, dalam suasana COVID, boleh untung 13 juta. I tak tahulah sama ada I letak seorang bekas CEO, Datuk Azrul Nizam Aziz, dulu formerly was country manager to RHG Bank. He still sit dalam MBSB Bank now, wakil Tok Arab dalam ASEAN Finance Bank, AFB. He is just doing a national service. PMB chairman, non-executive chairman. Okay. Dengan ada acting CEO, sekarang dah berhenti. Tengku Badli, he's doing a good job.